Dah ada telefon, angkatlah. Kenapa tak angkat-angkat? Pada tahun 2007, saya pernah menulis sebuah artikel di saifulislam.com dengan tajuk Telefonofobia. Ia merujuk kepada keadaan tidak selesa, gelisah, panik yang saya alami berkaitan dengan membuat panggilan telefon atau menjawab panggilan telefon. Sama ada keadaan yang saya alami itu sampai kepada peringkat fobia ataupun ia hanyalah telefon apprehension, rasa kurang selesa, tak sampailah ke peringkat fobia itu, saya tidak pasti. Kerana pada masa tersebut, saya hanya timbulkan dua perkara mengapa saya tak suka dengan panggilan telefon. Pertamanya adalah kerana berat telinga. Tidaklah pekak, tapi dalam keluarga kami memang ada banyak sejarah berkaitan dengan telinga ni tadi. Saya sendiri semenjak daripada sekolah rendah lagi tidak begitu efektif mendengar dengan telinga kanan saya. Jika saya tutup telinga kiri saya, kadar kemampuan saya untuk mendengar itu banyak berkurang. Jadi butir kata sukar untuk difahami bila perbincangan dilakukan melalui telefon. Kerana itulah saya tidak suka dengan perbincangan yang dilakukan melalui perbualan komunikasi melalui panggilan telefon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa tidak selesa dengan panggilan telefon ini adalah ekoran daripada masalah-masalah yang saya berulang kali alami melalui panggilan telefon berkaitan jemputan ceramah. Daripada 10 panggilan telefon yang diterima, 7, 8 daripadanya adalah jemputan ceramah. Jemputan melalui panggilan telefon memerlukan saya untuk membuat keputusan spontan, sedangkan saya tidak independen untuk sewenang-wenangnya berkata ya ataupun tidak, kerana saya beristerikan seorang doktor yang bekerja di wad kecemasan. Saya perlu tahu dahulu jadual beliau, saya perlu pastikan jemputan berkenaan tidak bertindan dengan waktu bekerja, waktu cuti, shift malam, shift pagi, terutamanya membabitkan soal anak-anak kami. Adakah sesiapa yang boleh menjaganya antara kami berdua? Kalau dihantar ke daycare, nursery, pukul berapa ceramah itu akan habis? Sempatkah saya nak mengambil anak daripada sekolah? Kerana memang pada masa tersebut berlaku saya mengambil anak di rumah cikgu. Kapal terbang delay, patut boleh sampai pukul 5 petang, saya sampai pukul 12.30 malam. Benda-benda itu cuba dielakkan dan membuat keputusan spontan ya ataupun tidak berkaitan jemputan ceramah itu hampir mustahil untuk saya. Dan tak seronoklah kalau dah kata setuju kemudian nak batalkan. Tu tak masuk pula lah pada soal kesesuaian tajuk berkenaan dengan ceramah yang diminta. Saya bukan jenis suruhlah ceramah apa saja, saya main setuju belaka, kerana apa-apa yang saya rasa di luar daripada bidang kemampuan saya akan menolak untuk bercakap mengenainya. Saya pernah dijemput untuk mengulas tentang tragedi MH370. Saya nak ulas dari segi apa? Saya bukan pilot, saya bukan engineer. Kalau masuk kepada bab grieving kerana berlakunya kematian ke, mungkinlah ada sedikit. Tapi saya minta jelaskan dahululah. Saya nak bercakap dari sudut apa kan? Telefonofobia ada dibincangkan di dalam DSM-5 yang digunakan oleh psikiatris untuk melakukan diagnosis kepada hal-hal yang berkaitan dengan kesihatan mental, dan ia berada di bawah social anxiety kalau tak silap saya lah. Disebutkan di situ bahawa untuk kegelisahan, panik yang berkaitan dengan panggilan telefon ini berada di dalam kategori telefonofobia ataupun telefon anxiety ini, ia perlu berlaku lebih daripada 6 bulan dan menampakkan antara 3 ke 5 daripada simptom yang disenaraikan. Jadi sebab itulah saya pun tak tahu adakah sampai kepada peringkat fobia ataupun tidak. Yang pastinya kalau saya dapat panggilan telefon daripada orang yang saya tidak kenal, 100% saya tak angkat. Jika saya tahu siapa yang membuat panggilan dan panggilan itu akan menyebabkan saya tak boleh nak kawal, terlampau panjang ataupun benda berat yang nak dibincangkan, saya akan rasa mual, rasa nak muntah, butterfly in the tummy, jantung berdegup-degup,
dan jadi bad mood. Kalau sekiranya seseorang memberitahu saya bahawa nak berbincang dengan saya lagi 2 hari ataupun 3 hari dan tajuk yang nak dibincangkan pula adalah tajuk yang saya tidak suka, tajuk yang berat, ia akan terbawa-bawa dalam tidur sampai mengigau ataupun even susah nak tidur. Itulah di antara keadaan yang memang saya akan alami bila mana hal membuat panggilan telefon ini timbul dalam kehidupan seharian. Hanya selepas saya menerima diagnosis ADHD pada awal tahun ini, barulah saya meninjau semula pemahaman saya tentang telefonofobia itu dan bagaimanakah ADHD yang saya ada itu menyumbang kepada merumitkan lagi keadaan telefonofobia ini. Bukanlah saya katakan telefonofobia itu adalah kerana ADHD atau ADHD punya simptom ada kaitan dengan telefonofobia. Tidak. Saya cuma nak kongsikan bahawa ADHD yang saya alami itu menyumbang kepada kerumitan-kerumitan yang duduk di bawah kategori telefonofobia ni tadi. Antaranya, saya adalah seorang yang mudah terlebih bercakap, terlebih bercerita sehingga terkeluar mungkin benda-benda personal yang saya kesal bercakap mengenainya selepas beberapa ketika, dan saya tidak suka kerana panggilan telefon mudah menyebabkan saya buat benda macam tu. Selain daripada itu, saya juga tidak selesa dengan panggilan telefon ini kerana saya ada banyak pertarungan berkaitan dengan negative thoughts. Kadang-kadang disebut sebagai automated negative thoughts, ANTs. Berfikir yang negatif, masalah yang rumit, yang kompleks sehingga benda yang mungkin senang bagi setengah orang menjadi rumit bagi diri saya. Saya tidak pasti semenjak bila masalah telefonofobia ini berlaku. Saya sudah ada pengalaman dengan telefon rumah lah kan. Semenjak daripada 1980-an apabila rumah kami ada telefon. Saya ada telefon bimbit sendiri semenjak tahun 1996. Tetapi yang saya pasti kalau saya boleh ingat, rasa takut dengan panggilan telefon ini bermula ketika saya bertugas sebagai Minister of Religion di Belfast Islamic Centre, Northern Ireland. Kerana ketika itu, of course, saya perlu bercakap bahasa Inggeris dengan penduduk tempatan, orang yang call dengan accent Northern Irish yang saya payah nak faham. Itu satu bab lah. Kemudian ketika itulah saya pernah menerima panggilan telefon yang menakutkan, yang mengejutkan daripada pihak berwajib yang interrogate, menyoal saya kerana ada kisah-kisah tidak benar yang direka-reka oleh setengah orang hingga meletakkan saya di dalam keadaan bermasalah dengan otoriti, dan rasa marah pada ketika itu dengan perangai orang-orang yang memfitnah saya ini dan juga pihak berwajib yang setengahnya tidak teliti dalam mengambil kira laporan yang mereka terima itu, menyebabkan saya hidup dalam ketakutan. Apatah lagi ketika itu pada tahun 2001, baru sahaja selepas kejadian World Trade Center di New York pada masa tersebut, di masjid kami tu batu orang baling, tingkap pecah, macam-macam kejadian yang berlaku menyebabkan setiap kali telefon berdering saya akan rasa gemetar untuk menjawabnya. Termasuklah juga temu bual daripada wartawan, BBC, Channel 4 dan lain-lain yang berhubung dan bertanya soalan-soalan kompleks yang merisikokan saya untuk terperangkap di dalam hal-hal yang berbahaya. Semenjak itulah saya rasa saya makin tidak suka dengan panggilan telefon. Kerana itu pada masa sekarang ini tak adalah apa-apa pengajaran pun daripada perkongsian ini sangat. Lebih kepada kalau anda ada mengalami perkara itu, tak suka dengan panggilan telefon, anda tidak keseorangan. Dan kalau anda ada rakan yang susah nak jawab panggilan telefon, tak suka bercakap dengan telefon, jika anda sudi memahami kondisi mereka, menggantikan komunikasi telefon itu kepada teks melalui WhatsApp, Telegram, Messenger ke apa sahajalah, ataupun datang berjumpa secara face to face, anda amat-amat melakukan kebaikan, kebajikan kepada rakan anda yang mengalami telefonofobia ataupun telefon apprehension ini tadi. Wallahualam.